Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kali ini kita dapat lagi sambung kita punya perkongsian bagi sebuah ilmu yang sangat-sangat penting untuk diketahui oleh mana-mana individu yang berkecimpung di dalam bidang yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi, bagi menghuraikan ilmu ulum Al-Quran, kita telah memilih sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti yang bertajuk Mukhtasar Al-Itqan fi Ulum Al-Quran. Dan kita telah menghuraikan kitab ini sampailah ke sebuah bab utama yang bertajuk Al-Quranu wa Lughatul Arab, Al-Quran dan bahasa Arab. Jadi kita sama-sama tengok apakah kandungan yang ingin disampaikan oleh Al-Imam As-Suyuti melalui tajuk Al-Quran dan bahasa Arab. Memang kita tahulah Al-Quran ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad adalah seorang yang berbangsa Arab. Maka diturunkan Al-Quran itu dalam lisanul Arab, iaitu percakapan orang Arab, bahasa orang Arab, dan dia mempunyai tujuan yang tertentu. Oleh itu kita sama-sama menyelusuri apa yang ditulis oleh Imam As-Suyuti bagi menguraikan tajuk ini. اختلف الأئمة في وقوع المعرب في القرآن، والأكثرون على عدم وقوعه فيه، وقوله تعالى قرآنا عربيا، وقوله سبحانه ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي عربي، وهذا قول الإمام الشافعي. Jadi Imam As-Suyuti memulakan bab ini dengan menceritakan tentang perbezaan pandangan para ulama dalam menyatakan bahawasanya adakah dalam Al-Quran itu ada campuran di antara bahasa asing, bahasa ajam yang dijadikan sebagai bahasa Arab dan kemudian dimasukkan Al-Quran, ataupun semua lafaz yang terdapat Al-Quran itu memang asalnya daripada bahasa Arab. Maka telah berkata muallif Imam As-Suyuti, ikhtilaf al-a'immatu, telah berbeza pandangan para imam dalam berlakunya sesuatu perkataan bahasa asing yang dijadikan ke bahasa Arab di dalam Al-Quran. Wal aktsarun, dan majoriti ulama, ala adami wuqu'ihi fih, iaitu tidak berlaku seperti itu. Maksudnya setiap perkataan itu adalah original daripada bahasa Arab. Kebanyakan ulama mengatakan perkara tersebut disebabkan dalil firman Allah Ta'ala Qur'anan Arabiyyan. Quran itu adalah bahasa Arab. Wa qawluhu subhanah walau ja'alna Qur'anan ajamiyyan, dan sekiranya kalau kami menjadikan Quran itu terdapat di dalamnya a'jami, iaitu bahasa yang bukan Arab, laqalu laula fussilat ayatu, maka orang-orang musyrikin akan berkata, kenapa tidak ditafsirkan ataupun tidak dikhusus ataupun tidak dihuraikan ayat itu secara jelas. Kenapa tidak jelas? A'jami wa Arabi. Okay. Adakah Quran itu ajami dan bahasa Arab dalam satu masa? Okay. Jadi ayat Quran mengatakan tidak ada lafaz ajam ataupun lafaz asing yang terdapat dalam Quran. Dan inilah pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa qala Ibn Jarir, dan berkata Imam Ibn Jarir At-Tabari, ma warada 'an Ibn Abbas
وغيره من تفسير ألفاظ من القرآن إنها بالفارسية والحبشية والنبطية أو نحو ذلك إنما اتفق فيها توارد اللغات فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة بلفظ واحد. Dan telah diriwayatkan daripada Ibn Abbas dan beberapa orang sahabat Nabi daripada kita kata penafsiran perkataan-perkataan Al-Quran, bahawasanya perkataan-perkataan itu adalah perkataan daripada bahasa Parsi, bahasa Habasyah, Afrika. Nabtiyah ni, sekejap saya tengok dulu. Nabtiyah ni maksud apa? Okay, Nabtiyah ni adalah satu kawasan di Lebanon sekarang. Jadi maksudnya bahasa Rom lah. Ada bahasa Rom yang digunakan oleh bangsa Rom. Okay. Au nahwi dhalik innama ittafaqa fiha tawarudul lughat. Bahawasanya itu bukannya bermaksud kata itulah bahasa asing. Okay, jadi dekat sini dia memberitahu bahawasanya walaupun terdapat perkataan-perkataan daripada bahasa lain tadi itu seolah-olah pada bahasa lain, tapi sebenarnya disebabkan bahasa itu digunakan secara kolektif. Kita kata orang di kawasan ni, di kawasan sekitar tanah Arab dan sebagainya, semuanya memakai perkataan-perkataan tersebut. Jadi dia dah dikira sebagai bahasa yang mempunyai asal usul daripada pelbagai bahasa. Jadi maksudnya semua bahasa cakap guna perkataan tu, menggunakan lafaz tersebut. Okey, termasuklah bahasa Arab. Jadi kita boleh kata perkataan itu adalah perkataan bahasa Arab, perkataan itu juga adalah perkataan dalam bahasa Parsi, perkataan itu juga adalah perkataan dalam bahasa Habasyah, dan perkataan itu juga adalah perkataan yang digunakan di kawasan Nabtiyah, iaitu kawasan jajahan Rom di Lebanon. Jadi bukannya maksud perkataan itu adalah bahasa asing yang dimasukkan dalam bahasa Arab. Tidak. Tapi semua bahasa yang terdapat di kawasan yang berdekatan dengan tanah Arab, semuanya menggunakan perkataan tersebut. Okay. Itu satu pendapat, pendapat Imam Ibn Jarir yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas. Waqila, dan dikatakan bal kana lil arabil aribah allati nazala al-Qur'anu bi lughatihim ba'da mukhalatati sa'iril al-suni fi asfarihim fa'ulliqat min lughatihim alfazan غيرت بعضها بالنقص من حروفها واستعملتها في أشعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى العرب الفصيح ووقع بها البيان وعلى هذا الحد نزل بها القرآن. Okay. Jadi ada pendapat yang seterusnya, dia kata apa? Bila Al-Quran itu diturunkan, masa diturunkan Al-Quran itu, jadi diturunkan Al-Quran ini kepada Al-Arab, kepada orang bangsa Arab, Al-Aribah. Okay. Jadi diturunkan Al-Quran itu dengan bahasa mereka, bahasa yang mereka gunakan. Macam mana bahasa yang mereka gunakan ni? Bahasa yang mereka gunakan tu telah berlaku di dalam bahasa tersebut campuran.
percampuran pelbagai perkataan di dalam bahasa yang mereka gunakan tadi, bahasa Al-Arab Al-Arifah. Jadi disebabkan itu terdapatlah di dalam bahasa mereka itu perkataan-perkataan yang mengubah sebahagian daripada perkataan yang terdapat di dalam perkataan bahasa Arab ataupun yang menambah perkataan dalam bahasa tersebut. Ada juga yang mengubah hurufnya, dan perkataan-perkataan itu kemudian dah dianggap sebagai perkataan bahasa Arab, maka digunakan di dalam syair-syair Arab dan juga percakapan-percakapan dan juga dialog di antara orang Arab, dan perkataan-perkataan tersebut dianggap sebagai bahasa Arab yang fasih. Dan di samping dah dianggap sebagai fasih itu pula, dan perkataan-perkataan tersebut boleh ditafsirkan pula oleh orang Arab. Maksud di situ mengatakan bahawasanya perkataan itu telah jadi perkataan bahasa Arab. Senang kita kata macam bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu ni boleh kata banyak perkataan dalam bahasa Melayu ni adalah perkataan daripada bahasa lain. Tetapi apabila kita mengumpulkan perkataan-perkataan daripada bahasa lain itu, kita cakap, orang takkan kata kita bercakap bahasa lain. Orang akan kata kita tetap bercakap bahasa Melayu. Okay. Orang tak kata kita cakap bahasa lain. Walaupun kita kumpul perkataan bahasa Inggeris sahaja. Kita kumpul perkataan bahasa Melayu yang kita guna ni yang mempunyai asal usul bahasa Inggeris. Contohnya academy, contohnya university, contohnya mengaplikasi, kan? Contohnya injektif, kan? Jadi kita guna perkataan tu saja. Tapi tetap orang mengatakan bahawasanya orang itu bercakap bahasa Melayu, bukannya bercakap bahasa Inggeris. Begitulah pendapat yang ketiga ni, dia mengatakan jadi bahasa itu telah diserap masuk ke dalam bahasa Arab dan dikira sebagai bahasa Arab. Dan bila dah dikira dalam bahasa Arab, tiba-tiba pada ketika itu Al-Quran turun. Maka disebabkan itulah di dalam Al-Quran itu terdapat juga perkataan yang mungkin kita kata asal usul dia tu daripada bahasa yang lain, tetapi sebenarnya dah dikira sebagai bahasa Arab. فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى إِصْرِي. Ma'nahu ahdi bin nabtiyah. Jadi perkataan isri, kan? Jadi perkataan isri ini di dalam bahasa Arab juga boleh dimaknakan dengan ahdi, iaitu aku punya. Ahdi ini maksudnya aku punya, kita kata janji. Ahdi, janji, ataupun setelah kita membuat satu perjanjian. Jadi dalam nabtiyah kita sebut isrun, itu ahdun. Dan perkataan awab wa awab, al-musabbih, awab tu orang yang bertasbih, orang berzikir bilisanil Habasyah, dalam bahasa Habasyah, Ethiopia, bahasa Afrika. Al-hawariyun, hawariyun maksudnya adalah al-ghassalun, orang yang membersihkan, dalam bahasa nabtiyah. Wa asluhu hawari, wa asluhu hawari. Ar-raqim qila innahu al-lawh bir-rumiyah. Perkataan raqim dikatakan bahawasanya ialah papan dalam bahasa Rom. Raqim. Rahwan fi qawlihi ta'ala watrukil bahra rahwa, ay sahlan damthan, kan? Iaitu watrukil bahra rahwa, maksudnya laut itu menjadi ringan ataupun menjadi tidak berombak, okey, dalam lughah nabtiyah tadi. Waqila sakinan bis Siryaniyah, dalam bahasa Syria pula Suryani, itu maksudnya tenang. Marqum ay maktub bil ibariyah, marqum
maksudnya maktub di dalam bahasa Ibriyah. Al-Firdaus Bustan di Rumiyah. Al-Firdaus tu paradise. Okay, paradise. Jadi dia mempunyai asal usul daripada kataan Rum itu paradis. Okay, jadi dalam bahasa Arab sebut Firdaus. Okay, Rumiyah. وقد أحصى بعض العلماء وصنفوا في ألفاظ القرآن المعربة كتبا مستقلة وردوا بعض الألفاظ إلى أصول فارسية ورومية ونبطية وحبشية وبربرية وسريانية وعمرانية وقبطية. Maka sebagian ulama telah mengumpulkan perkataan-perkataan tersebut dan menulis dalam kitab yang asing, dan mereka mengatakan lafaz-lafaz tersebut ada yang asal usulnya bahasa Parsi, ada yang asal usul bahasa Rom, bahasa Nabtiyah, bahasa Habsyi iaitu bahasa Ethiopia, bahasa Barbar, bahasa Syriani, bahasa Hebrew dan juga bahasa Koptik iaitu kaum Fir'aun. وقالوا في ذلك إن من خصائص القرآن على سائر كتب الله تعالى المنزلة أنها نزلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم. Jadi daripada salah satu ciri-ciri Al-Quran, keistimewaan Al-Quran berbanding kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum ini, kitab-kitab sebelum ini diturunkan dalam bahasa kaum tersebut. Lam yanzil fiha syai'un bilughati ghairihim, maka dalam kitab tersebut tidak ada satu pun bahasa selain daripada bahasa kaum tersebut sahaja. Wal Qur'an ihtawa ala jami'i lughatil Arab, dan Al-Quran itu dia mengandungi semua percakapan ataupun semua jenis bahasa Arab yang fasih. Especially Al-Quran dikumpul semua jenis bahasa Arab yang dituturkan. Wa anzala fihi bilughati ghairihim min ar-Rumi. Sini kita baca wa unzila fihi bilughati ghairihim min ar-Rumi wal Fursi wal Habasyah syai'un katsir. Dan diturunkan di dalam Al-Quran itu juga dengan bahasa-bahasa selain daripada bahasa Arab, daripada Rom, Parsi, Habsyah, dan banyak perkataan tersebut. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalun ila nasi kaffatan, dan Nabi Muhammad SAW diutuskan kepada manusia seluruhnya. Waqad qala Allah Ta'ala wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumih, tidaklah kami mengutuskan seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya, bahasa umatnya. Jadi ini ada satu i'jaz lah, satu i'jaz yang kita nampak pada hari ini. Mungkin pada zaman Nabi Muhammad SAW pada ketika tu orang belum nampak lagi i'jaz ni, tapi ini i'jaz yang kita nampak di zaman sekarang. I'jaz ni maksudnya mukjizat Quran yang kita nampak zaman sekarang, iaitu semua bangsa yang mengambil agama Islam, bahkan bangsa yang tidak mengambil agama Islam pun, yang mengambil ilmu daripada kalangan kitab-kitab Arab, daripada kalangan ulama-ulama Arab, semuanya telah menuturkan perkataan-perkataan dalam bahasa Arab. Jadi mereka telah menuturkan bahasa Al-Quran, mereka telah menuturkan bahasa Nabi Muhammad SAW. Itu menandakan bahawasanya benarlah Nabi diutuskan semua kaum yang terdapat dalam dunia ni. Jadi oleh itu Al-Quran itu sendiri dah bersedia dah sebagai satu medium yang menjadikan semua orang menuturkan bahasa dia. I'jaz, kita panggil mukjizat yang berlaku sekarang. Fala budda wa an yakuna fil kitabil mab'uth bihi min lisan kulli qaumin wa in kana asluhu bi lughati qaumihi wa sallallahu alaihi wasallam. Maka memang sangat-sangat perlulah untuk
dijadikan pada kitab yang diutuskan kepada Nabi ini mempunyai bahasa-bahasa daripada setiap kaum, ataupun paling kurang pun setiap kaum yang utama dalam dunia ni. Walaupun asalnya adalah dengan bahasa kaum Nabi Muhammad SAW, iaitu bahasa Arab Quraisy. Special lah benda ni, sangat-sangat special, menunjukkan kepada kita i'jaz Al-Qurani yang berbeza daripada kitab-kitab lain. Al-Quran ini dia dah bersedia dah untuk menerima umat daripada serata dunia sebenarnya. Sebab tu dalam Quran tu ada perkataan yang kita kata asal usul dia daripada bangsa-bangsa utama dunia, dan juga Al-Quran tu sendiri dia menginfluence bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ni untuk bertutur dengan bahasa dia. Jadi earth, contohnya bahasa Inggeris earth. Earth tu datang daripada perkataan bahasa Arab al-ard, dan banyak lagi perkataan-perkataan yang lain yang kita kata bahasa Arab telah menginfluence bahasa Inggeris, dan dia telah menginfluence bahasa-bahasa dunia, terutamanya bahasa-bahasa yang kaum dia tu menganut agama Islam. Kita boleh tengoklah unsur-unsur bahasa Arab di dalam bahasa Hindi, contohnya bahasa India, bahasa Urdu, bahasa Turki, bahasa Slavik, bahasa Rusia, bahasa Melayu, bahasa Afrika. Semua bahasa ni terkesan dengan bahasa Arab. Jadi saya rasa cukuplah kongsi kita pada hari ini. Hanya sampai setakat ini saja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala